Hai, kita teruskan standard pelajaran ketiga. Tadi kita dah bincang kan muatan haba tentu bagi aluminium dan air. So, kita akan buat satu eksperimen di dalam makmal untuk menentukan muatan haba tentu air dan muatan haba tentu aluminium. Jadi, kita akan ada bahan-bahan yang diperlukan adalah eksperimen kita yang pertama menentukan muatan haba tentu air. So, kita radas, kita perlukan bekalan kuasa. So, ini adalah bekalan kuasa. Tujuannya adalah untuk memberikan tenaga elektrik kepada pemanah rendam. So, kita ada pemanah rendam di sini, beaker, jam randik, termometer untuk mengukur suhu air, kaki retort, neraca elektronik, air dan kertas tisu. Okay. Jadi, kita balut beaker dengan kertas tisu ataupun kadang kita gunakan kain. Letakkan beaker di atas neraca elektronik dan set semula bacaan neraca itu kepada nilai sifar. Okay. Dan isi air dalam beaker sehingga 3/4 penuh. Ambil bacaan jisim, M dan suhu awal air. Dan kita hidupkan pemanah rendam selama 5 minit. Okey. Okey, kita ambil masa hingga 5 minit. Selepas 5 minit, kita tutup switch bekalan kuasa. Tetapi kita jangan lagi ambil bacaan suhu air. Suhu air kita ambil bacaan sehingga termometer berhenti naik. Baru kita ambil bacaan suhu air. Mari kita lihat data-data dalam jadual. Okay. Kuasa pemanas rendam diberikan ialah 36 watt. Okey, jisim air, maknanya kalau kita pakai neraca elektronik, kita terus dapatlah iaitu 0.2 kg. Masa pemanasan bersamaan dengan T, okay. Kita letak 5 minit tadi kan. So, kita tukar kepada saat, jadi 5/60 bersamaan 300 saat. Suhu awal air theta 1 bersamaan dengan 27 darjah Celsius. Suhu akhir-akhir setelah 5 minit kita dapat 33 darjah Celsius. Hitung kenaikan suhu kita dapat ialah 33 tolak 27 bersamaan 6 darjah Celsius. Okey, hitung haba dibekalkan oleh pemanah rendam. Okey, hitung haba yang dibekalkan oleh pemanah rendam. So, kita gunakan formula apa? Q sama dengan PT, bermaksud haba daripada tenaga elektrik. So, kita dapat sini, cikgu tulis sini haba daripada tenaga elektrik. Okey, tenaga elektrik dibekalkan kepada pemanas rendam dan didapat tenaga haba diberikan kepada air lah. So, tenaga elektrik ni ialah kepada apa? Pemanas rendam, dan untuk tenaga haba diberikan kepada air untuk panaskan air. Jadi, kita ada formula bagi tenaga adalah Q sama dengan PT, sebab kita ada formula apa? Tenaga sama dengan tenaga bahagi masa. Okey, tenaga bagi masa bersamaan dengan tenaga bagi masa bersamaan dengan kuasa. So, kita gunakan formula ni lah. Okey, dalam kes ni tenaga kita ialah tenaga haba Q, masa kita T dan kuasa kita adalah P. Sebab itu kita ada formula haba sama dengan PT. So, kita dapat yang pertama lah. So, Q sama dengan kuasa darab masa. So, kuasa kita adalah 36 darab 300 sebab cikgu gunakan masa dalam saat. So, kita dapat 10,800 Joule. Okey, inilah haba yang diserap oleh air. Okey, iaitu sama dengan 10,800 Joule. Jadi, kita andaikan tiada haba hilang persekitaran. Jadi, kita kira PT bersama dengan MC theta. Kita pakai apa ni formula tadi lah, Q MC theta. Jadi, hitung muatan haba tentu air. Jadi, kita dapat C sama dengan Q sama MC theta bersama dengan 10,800 Joule. Jadi, theta bersamaan 10,800 bahagi M theta bersamaan 10,800 bahagi 0.42. 0.42 ni adalah jisim air tadi darab dengan 6 adalah kenaikan suhu, maka kita dapat jawapan ni ialah 4,286 Joule per kilogram per darjah Celsius. Itu jawapan kita dapat daripada eksperimen. Okey, itu daripada eksperimen kita lah. Okey, mari kita jawab beberapa soalan perbincangan. Mengapa beaker perlu dibalut dengan kain? Okey, ataupun tadi kita pakai kertas tisu. Jadi jawapannya adalah supaya mengurangkan haba hilang ke persekitaran. Kita tak nak haba yang dapat daripada pemanah rendam tadi hilang ke persekitaran. Kita nak semua haba daripada pemanah rendam diterima oleh air. Yang kedua, mengapa suhu air akhir theta 2 tidak diambil sebaik saja pemanasan 5 minit tamat?
kerana kita nak memastikan keseimbangan terma antara air dan pemanas dicapai. Jadi bila keseimbangan terma dicapai, suhu air akan sama dengan suhu pemanas. Okey. Adakah nilai muatan haba tentu daripada aktiviti ini lebih kecil atau lebih besar daripada nilai yang sebenar? Okey, terangkan. Ini satu persoalan yang kita boleh dapat daripada matematik. Okey, yang pertama nilai C lebih besar. Nilai C lebih besar. Nilai yang sebenarnya ialah, C yang sebenar adalah C sebenar bersamaan 4,200. 4,200 Joule. Itu yang kita dapat lah, yang sebenarnya. Tadi kita dapat 4,200 lebih kan? Okey, kenapa jadi demikian? Kerana terdapat kehilangan haba. Jadi bila terdapat kehilangan haba, tadi kita kata kita nak semua haba dapat daripada pemanas bagi kepada air kan, tapi tak semuanya dia dapat. Mungkin ada yang hilang. Jadi bila hilang, kita dapat kehilangan haba. Jadi theta dia rendah lah. Sepatutnya theta dia mungkin 43. Tiba-tiba sebab ada haba hilang, dia jadi 42 saja. Jadi bila theta jadi rendah, theta jadi lebih kecil, kita ada formula kan, C bersamaan Q bahagi M theta. Okey, bila theta kita bahagikan nombor yang kecil, maka C kita akan jadi lebih besar. Ini matematik lah. Sebab theta berkadar songsang dengan apa? Dengan C lah. Kalau theta besar, C akan jadi kecil dan sebaliknya. Sebab itu kita dapat theta C kita jadi lebih besar lah. Sebab nilai theta kita lebih kecil daripada nilai yang sebenar kerana terdapat kehilangan haba. Okey, itu ialah untuk air. Sekarang kita teruskan dengan eksperimen yang kedua. Menentukan muatan haba tentu bagi aluminium. Okey. Jadi bahan yang diperlukan ialah bekalan kuasa, pemanah rendam, jam randik, termometer, 1 kg bongkar aluminium, sedikit minyak masak dan kain felt. Kali cikgu pakai kain lah. Okey, apa yang kita perlu buat ialah ambil bacaan suhu awal blok aluminium. Okey, so ni kita ada blok aluminium so dekat sini, so ini ialah blok aluminium, satu bongkar yang padat lah. Dan kita ada 2 lubang. So satu lubang pertama kita masuk pemanah rendam dan lubang kedua kita masuk termometer lah, dan kita masukkan sedikit minyak ke dalam lubang ni. Okey, jadi kita ambil suhu awal theta 1 dan lepas tu kita hidupkan jam randik. Dan selama 5 minit kita matikan dan barulah kita ambil bacaan yang tertinggi untuk dapatkan suhu akhir blok aluminium theta 2. Jadi mari kita tengok apa bacaan kita dapat. Okey, ini blok aluminium dia. Kita ada kuasa pemanah rendam sama juga, kita pakai jadi kita pakai 50 watt. Jisim bongkar aluminium adalah 1 kg. Suhu awal 27 darjah Celsius. Masa pemerasan 5/60 bersamaan 300 saat. Suhu akhir dah jadi 42 darjah Celsius. Hitung kenaikan suhu, jadi kita dapat 15 darjah Celsius. 42 tolak 27, 15 darjah Celsius. Hitung haba dibekalkan, Q sama PT tadi. Dan kita dapat PT kuasa darat masa sama 50 darab 300 saat bersamaan 15,000 Joule. Dan inilah haba yang diserap oleh aluminium dengan andaian tiada haba yang hilang ke persekitaran. Jadi kita gunakan formula PT sama MC theta. Untuk hitung muatan haba tentu bagi aluminium, maka kita dapat C sama dengan 15,000 bahagi M theta bersamaan 15,000 bahagi 1 jisim 1 kg bahagi 15 darjah Celsius theta. Jadi kita kira kita dapat 1000 Joule per kilogram per darjah Celsius. Itu ialah muatan haba tentu bagi aluminium yang kita dapat daripada eksperimen. Okey, mari kita lihat beberapa soalan perbincangan. Apakah yang boleh dilakukan untuk memperolehi sentuhan terma yang lebih baik antara berbuli termometer dengan blok aluminium? Itulah sebabnya kita letakkan sedikit minyak masak ke dalam lubang untuk sentuhan yang lebih baik lah antara blok aluminium dengan termometer. Jadi tak ada haba yang hilang lah sebab minyak adalah konduktor haba pendapat haba yang baik lah. Okay. Adakah nilai muatan haba tentu daripada aktiviti ini lebih kecil atau lebih besar? So dengan result yang sama tadi, jawapan kita ialah apa? Nilai C daripada eksperimen lebih besar kerana terdapat haba yang hilang persekitaran. Jadi nilai theta lebih rendah daripada nilai sepatutnya. Maka formula kita C bersamaan Q bahagi M theta. Jadi bila theta kecil, C akan jadi lebih besar. Itu dah reason dia. Okay.
Okey, kita teruskan untuk standard pelajaran yang keempat. Kita nak menerangkan aplikasi muatan haba tentu dalam kehidupan harian. Jadi kita pilihlah beberapa contoh aplikasi. Okey, aplikasi muatan haba tentu. So untuk menerangkan aplikasi ini, kita tengok dulu ciri-ciri bahagi ciri muatan haba tentu kecil. Ciri-cirinya adalah cepat panas dan cepat sejuk, peka pada perubahan suhu. Dan yang kedua, ciri-ciri bahan muatan haba tentu besar, lambat panas dan lambat sejuk. Dia easy one lah. Kalau lambat panas, sebaliknya bila buang haba lambat sejuk lah. Dan satu lagi keistimewaan dia ialah dia boleh serap haba dalam kuantiti yang sangat banyak. Itu kelebihan dia. Okay. Alright, mari kita lihat yang pertama lah. Yang pertama adalah periuk masakan. Jadi kita ada, yang pertama pemegang kayu dibuat daripada bahan yang muatan haba tentu tinggi dan pemegang tidak mudah padas lah apabila haba diserap, jadi konduktor haba lemah. Jadi poin pertama ialah ciri pertama pemegang kayu daripada muatan haba tentu yang tinggi. Sementara badan aluminium jadi muatan haba tentu yang rendah lah. Jadi maknanya periuk cepat masak. Dan satu lagi ketupatan dia rendah lah supaya periuk tu ringan. Kita tak pernah tengok periuk berat kan. Kita perlukan periuk ringan supaya mudah kita nak mengangkat dan sebagainya lah. Okay. Seterusnya kita akan melihat dua fenomena alam iaitu bayu laut dan bayu darat. Jadi, bayu laut adalah pergerakan udara sejuk dari laut ke darat pada waktu siang. Okay, jadi maknanya kalau kita duduk di pantai, kita akan merasa angin bertiup dari laut. Okay. Jadi mari kita lihat apakah yang menyebabkannya berlaku. Jadi pada waktu siang, haba diserap oleh darat dan air. Muatan haba tentu laut lebih besar, jadi dia lambat panas. Sementara darat, muatan haba tentunya lebih rendah, jadi darat lebih cepat panas. Jadi udara panas di atas darat akan naik ke atas. Okay. Jadi bila naik ke atas, dia akan meninggalkan kawasan bertekanan rendah. So kawasan sini adalah kawasan bertekanan rendah. Jadi di laut, kawasan bertekanan lebih tinggi akan bergerak lah. So udara akan bergerak daripada air laut yang sejuk menuju ke darat. Okay. Jadi udara sejuk dari laut jadi kawasan bertekanan tinggi menuju ke kawasan bertekanan rendah, ini bergerak ke darat. Itu yang menyebabkan bayu laut. Okay. Okay, yang kedua kita ada bayu darat yang berlaku pada waktu malam, iaitu sebaliknya pergerakan udara sejuk dari darat ke laut. Jadi pada waktu malam, darat cepat hilang haba dari laut sebab muatan haba tentunya rendah. Jadi darat lebih sejuk lah. Jadi air laut lebih panas dari darat kerana lambat hilang haba. Okay, jadi pada waktu malam, udara panas naik ke atas daripada air laut. Jadi udara air laut yang panas naik ke atas meninggalkan kawasan bertekanan rendah. Jadi udara sejuk dari darat yang bertekanan tinggi akan bergerak ke laut dan menghasilkan bayu darat. Okay, seterusnya kita ada sistem penyejukan radiator kereta. Sebab kereta enjin panas ya. Jadi bila enjin yang panas, kita perlu sejukkan enjin tu. So air digunakan sebagai penyejuk kerana air mempunyai takat didih yang tinggi, jadi tidak mudah menjadi gas. Yang kedua, muatan haba tentu tinggi supaya menyerap haba dengan banyak. Dan yang ketiga, air mudah dan banyak didapati, sebab itu kosnya lebih murah dan kos yang rendah. Okay. Jadi mari kita lihat prinsip kerja radiator kereta. Jadi apa yang berlaku ialah air dipam ke enjin. So kita ada satu pam sini yang tolak air akan dipam ke enjin. So warna biru ni adalah enjin. Jadi haba dari enjin diserap oleh air. Jadi air yang mempunyai muatan haba tentu yang tinggi akan menyerap banyak air daripada enjin. Jadi air panas mengalir ke radiator. Jadi air yang diserap tadi menjadi panas. So dia membawa haba. So dia pergi ke bahagian radiator. So di radiator ini haba dibebaskan ke udara sejuk yang mengalir melalui kipas penyejuk. Jadi kipas akan tolak udara ni keluar bersama-sama dengan haba lah. So haba akan keluar. So aliran udara ni membawa udara. Dekat sini sebenarnya ada macam sirip sirip penyejuk. Sirip ni yang akan mempercepatkan lagi lah proses pengaliran haba dibebaskan keluar. Okey, itulah prinsip kerja radiator kereta.
Okey, kemudian kita tengok pula pemilihan bahan binaan rumah tradisional di pelbagai zon iklim. Contohnya kita ada iklim khatulistiwa. Bahan rumah di kawasan cuaca panas dibuat daripada kayu kerana kayu mempunyai muatan haba tentu yang tinggi dan lambat menjadi panas. Jadi dia tak akan serap udara lah, serap haba lah daripada luar kan masuk ke dalam. Jadi kat dalam ni adalah lebih sejuk lah berbanding dengan kawasan di luar. Okey, kemudian kita ada di kawasan cuaca sejuk. Okey, di kawasan sejuk kita juga gunakan kayu. Okey, di kawasan sejuk di Salah ni, winter. Sebabnya ialah biasanya pada musim sejuk, biasanya rumah-rumah di sana menggunakan unggun api ataupun dia ada macam unggun api lah, dah lupa apa nama dia. Yang kita nyalakan dalam rumah, jadi haba dikeluarkan, jadi haba tu tak dapat keluar. Kerana kayu berfungsi sebagai penebar haba yang baik lah, sebab muatan haba tu kayu tinggi kan. Jadi dia tak akan serak keluar, jadi haba kat dalam tu tinggi lah, sesuai untuk pemanasan di dalam rumah tersebut. Okey, seterusnya kita lihat pada satu binaan untuk bangunan hijau. Ini bangunan yang bangunan yang alam sekitar, mesra alam sekitar lah kan. Maksudnya kita lihat bangunan ni ialah bangunan yang terdapat di Malaysia. Tak silap cikgu ialah Tenaga Nasional punya bangunan ni. Jadi bahagian bumbung ni dibuat daripada satu papan styrofoam kat dalam bumbung ni yang ada konkrit bertebat dengan styrofoam lah. Jadi dia ni mempunyai muatan haba yang tinggi lah, muatan haba tentu tinggi. Jadi mengurangkan penyerapan haba dari luar untuk masuk ke dalam bangunan. Dan di dalam bangunan juga ni ada gelas dibuat daripada kaca lah. Untuk kaca adalah bahan muatan haba tentu yang tinggi jadi mengelakkan haba masuk lah. Lambat panas lah masuk bangunan ni, lambat panas. Okey, seterusnya kita ada lapisan luar kapsul angkasa, kapal angkasa. Di bahagian hujung ni kan, bila dia masuk ke bumi menghadapi rintangan udara, geseran udara, jadi menghasilkan suhu yang tinggi, sangat-sangat tinggi, dan biasanya kapsul akan terbakar lah. Jadi dia perlukan bahan yang sangat muatan haba tu yang tinggi lah. Lapisan luar daripada bahan muatan haba yang tinggi supaya lambat panas dan takat lebur tinggi lah, supaya tidak mudah lebur pada suhu yang tinggi. So itu idea dia lah, lapisan luar kapsul angkasa. Ada lagi tak? Okey, cikgu rasa itu sajalah beberapa aplikasi yang kita bincang tentang muatan haba tentu. Okey, kita berjumpa lagi pada lain masa untuk topik yang seterusnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera.